Yo, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Oke guys, kembali dengan video reaction kita hari ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. So, seperti biasa di video ini aku mau kembali memenuhi requestan dari para subscriber yang aku di negara jiran Malaysia guys. Jadi ada kiriman link dari salah satu sahabat kita ya guys, yang berjudul 5 tempat paling berhantu di Johor yang ramai orang tak tahu gitu. Video ini saya peroleh dari Top 5 Malaysia. So, kalian harus cek channelnya, linknya ada di deskripsi video aku. Jangan lupa buat orang Johor komen di bawah. Kita saksikan video ini sekarang guys. Let's go. Lokasi yang seram dan berhantu sentiasa menjadi perbualan ramai dan merupakan langkah berjaga-jaga sekiranya Johor berada loh. di tempat-tempat berkenaan. Di sini terdapat 5 tempat paling berhantu di Johor. Orang Johor komen dong please, komen di bawah. Orang Johor, You are watching Top 5 Malaysia. don't forget to Sekiranya subscribe. anda meminati Top 5 Malaysia. konten-konten video pendek yang diselit dengan banyak pengajaran, boleh subscribe pada channel Syahmi Media. Oke, ini ada sedikit promosi channel dulu guys. Oke, boleh nih kalian jika minat nih, kalian tonton channelnya Syahmi. Ingin tahu lebih lanjut, boleh tekan link di bawah. Nombor 5, Menara Jam Dataran Bandaraya. Oke, Sekitar Menara tahun Jam. 1965, penduduk Johor pernah digemparkan dengan kemunculan hantu lilin di dataran Bandaraya Johor Bahru. Kisah di mana sebuah keluarga yang beriadah pada waktu memang malam ada dan mereka lilinnya. sempat mengambil gambar di air pancuran yang terletak di tepi tangga Menara Jam. Setelah puas mengambil gambar, mereka kemudian pulang ke rumah dan keesokan harinya ke kedai foto untuk mencuci rol filem kamera tersebut. Sebaik siap dicuci, alangkah terperanjatnya apabila salah satu gambar mereka terdapat imej hantu sedang memegang lilin. Kemudian mereka bertindak untuk menghubungi salah sebuah akhbar terkenal Lebih di kontras Malaysia. juga wajahnya. Pada mulanya wartawan tidak mempercayai dan setelah diteliti dari negatif filem barulah terbukti kesahihannya. Kemudian mengeluarkan berita tersebut di muka depan akhbar dengan lebih 1 juta cetakan terjual. Sejak dari tersebarnya cerita hantu lilin dataran bandaraya yang dulunya ramai pengunjung telah menjadi sepi. Lebih-lebih lagi pada waktu malam. Hal Makin ini berlarutan serem dong. selama lebih kurang setahun tanpa pengunjung. Waduh. Kini dataran bandaraya kembali ceria dan menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Sekarang udah berjaya lagi. Nombor 4, Banglo hilang di Pasir Gudang. Kisah banglo hilang pernah menggemparkan penduduk Banglo di sebuah hilang. kawasan perumahan elit di Johor Bahru sekitar tahun 2003. Ini kerana sebuah banglo yang siap dibina telah hilang bersama pemiliknya dalam sekelip mata pada satu malam. Dan yang tinggal hanya sepihan mozaik, tangga dan pagar rumah. Waduh. Kisah ini pernah dipaparkan dalam majalah Mastika dan ia masih lagi kekal misteri hingga ke hari ini. Pelbagai versi tentangnya dirungkaikan tanpa kesahihan cerita. Menurut kisah dari penduduk setempat, sehari sebelum kejadian semuanya seperti biasa. Tiada sebarang perkara aneh berlaku. Ada burung juga, sehinggalah guys. keesokan paginya apabila jiran setempat mendapati banglo yang berdiri teguh telah menjadi tanah yang lapang. Dikatakan seorang kebayang pegawai dong. penilai hartanah yang terlibat dalam urusan menilai rumah ini untuk urusan bank telah dipanggil untuk membantu siasatan pihak polis terhadap kehilangan banglo ini. Beliau ke tempat kejadian di mana ketika itu hanya yang terlibat sahaja dibenarkan masuk. Setelah disemak oleh arkitek, kontraktor dan beberapa pihak lain, ternyata rumah ini telah mendapat CFO iaitu sijil kelayakan menduduki dan pelan rumah itu wujud di atas kertas. Berarti Ini memang membuktikan benar. bahawa rumah tersebut betul-betul wujud dan telah teguh dibina dengan sijil Kemana rumah dan itu? bukti yang sah. Selain itu, terdapat juga pegawai penilaian hartanah yang telah dilantik untuk menilai harga banglo tersebut sewaktu ia masih wujud. Menurut mereka yang berkaitan dalam penyiasatan misteri ini, Aneh, benar banglo memang tersebut aneh. telah dibeli oleh seorang individu dengan menggunakan duit derma untuk anak yatim sebagai wang pendahuluan bagi membuat pinjaman bank. Menurut cerita beberapa penduduk Korupsi dong, setempat, pada atau malam gimana? tertentu mereka akan terdengar seolah-olah terdapat aktiviti di tanah lapang bekas rumah banglo tersebut. Terdapat juga kisah dari beberapa tim paranormal yang berhasrat untuk meninjau kawasan banglo, namun sehari sebelum berangkat, 3 orang dari mereka telah bermimpikan perkara yang sama, di mana dalam mimpi tersebut mereka berada dalam lorong yang panjang dan di hujungnya terdapat sebuah banglo. Mereka terus berjalan menuju ke banglo tersebut dan kelihatan dari jauh seseorang melambai dan memanggil. Belum sempat mereka sampai di pagar banglo, mereka ditahan oleh seorang lelaki tua yang berpesan, "Batalkan niat kamu, pergi dari sini."
Keesokan harinya sebelum berangkat, mereka menceritakan tentang mimpi yang dialami dan serem banget, terkejut sumpah. kerana kesemuanya mendapat mimpi yang sama. Ini membuatkan mereka berasa tidak sedap hati lalu membatalkan niat untuk pergi ke banglo tersebut. Kini tapak rumah itu telah dibeli oleh jiran bersebelahan rumah yang berketurunan India dan dia telah mendirikan sebuah kuil di tapak banglo Nah gitu, berkenaan. ada kuil dong biar ini. Nomor 3. Sebentar guys, orang Johor coba komen dong, bener gak sih ini? Tapi tadi dari beberapa siasatan gitu katanya memang bener, tadinya tuh di sana ada rumah gitu, ada banglo, memang udah ada sertifikat rumahnya juga. Tapi tiba-tiba dalam satu malam tiba-tiba langsung hilang aja dan yang tersisa cuma pagarnya doang. Kebayang serem banget gak sih? Kalau orangnya yang hilang sih itu masih bisa dikatakan wajar ya, karena bisa diculik atau gimana. Nah ini sama rumahnya gitu, yang bikin aneh banget sih memang ya. Jadi aku pengen orang Johor coba jelaskan di bawah tentang ini gimana sih sebenarnya. Paradigm Mall. Paradigm Mall Johor Bahru Ini secara mall ya, aduh, ini rasminya mall dibuka nih. pada 28 November tahun 2017. Kompleks membeli belah Masih baru loh. 7 tingkat ini adalah yang terbesar di Johor dengan keluasan 1.3 juta kaki persegi dan menempatkan sebanyak 500 buah kedai. Terdapat juga ruang ice skating dan boleh memuatkan Kok bisa sebanyak ini 4,200 jadi kereta serem? dalam satu masa. Namun ada kisah seram yang tersembunyi di sebalik kemeriahan mall tersebut. Bagi mereka yang telah lama tinggal di Johor Bahru pasti tahu akan pusat membeli belah yang terbengkalai lebih dari 20 tahun ini. Pada awal pembinaannya, bangunan ini dikenali sebagai Kemayan City yang bakal dijadikan sebuah kompleks pejabat namun terbengkalai akibat krisis ekonomi Tadinya pada tahun terbengkalai. 1997. Sejak itu Kemayan City terbengkalai dan terbiar usang ditelan masa dan seterusnya dikatakan berhantu. Kemayan City yang terletak pada Jalan Johor Bahru ke Air Serem Hitam banget ini dong, sumpah, terdapat ini banyak besar. kisah-kisah seram dari orang ramai. Antaranya pengalaman seram dari seorang pemuda yang ditugaskan memantau kawasan itu kerana menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Dia telah diganggu dengan penampakan lembaga sedang mencangkung di atas tangga serta satu lagi lembaga sedang melekap di dinding bangunan. Kejadian pelik dan seram di Kemayan City sering dialami oleh warga Singapura yang datang ke Johor. Ramai mendakwa mengalami peristiwa yang susah diterima akal. Dikatakan kisah benar sebuah keluarga dari Woodlands, Singapura seolah-olah dipukau dan telah mengunjungi bangunan terbengkalai itu. Dia pada waktu malam yang baru pulang dari majlis kenduri saudara di Melaka. Sebaik sahaja tiba di kawasan tersebut, mereka tertarik ke arah bangunan terbengkalai itu kerana mereka seolah-olah melihat sebuah pusat membeli belah yang indah dengan lampu berwarna-warni meriah dan kunjungan orang ramai seperti mall biasa. Dia menyangkakan Kemayan City sudah beroperasi lalu keluarga tersebut tidak melepaskan peluang untuk singgah. Selepas lebih setengah jam berada di situ, mereka pun beredar dan terus ke rumah saudara di Kampung Pasir yang tidak jauh dari situ. Sebelum pulang ke Singapura, ketika di rumah saudara, mereka pun menceritakan kehebatan majlis pembukaan Kemayan City. Dan Namun, ternyata keluarga itu sangat terkejut apabila diberitahu bahawa bangunan yang didakwa olehnya masih terbengkalai. Kini, setelah Paradigm Mall beroperasi, masih terdapat gangguan yang berlaku dari kisah-kisah pekerja di situ. Itulah antara kisah seram yang berlaku di Paradigm Mall. serem banget Nombor sumpah. 2, Banglo Dr. Gila. Wow. Banglo ini terletak di Jalan Straight View Namanya Bukit aja Sering udah. dan berdekatan dengan Banglo Villa Nabila. Kawasan ini terdapat banyak banglo yang kosong dan usang. Banglo ini dinamakan Banglo Dr. Gila kerana terdapat seorang doktor gigi yang mengalami masalah mental dan telah membunuh isteri dan anak-anak serta orang gaji dan kemudian membunuh psikopat diri dong. sendiri dengan menggantung diri di dalam banglo ini. Waduh. Banglo Dr. Gila mempunyai ruang bawah tanah yang dijadikan sebagai makmalnya. Dah tutup jalan nak masuk ke Makmal. Ini jalan dia. Ada Ini jalan masuk ke sebuah Makmal. Tapi polis lorong dah simen tempat ni. atau bangunan Sebab Makmal tu pun telah ruangan di bawah dihapuskan. tanah. Di sini terdapat video dari Roy PTJB yang memasuki banglo ini seorang diri pada waktu malam dan terdapat kelibat seperti Weh, pontianak guys. pada rakamannya. Sekejap dia memang skip. Mana. Satu. Kau bilang. Wah. Mana Oh, sih? jelas lah geng. Geng jelas geng, ulang balik geng. Okey, ini penampakan tadi yang Mana geng? Pontianak Aku tu. gak lihat geng. terima kasih Raja Karo. Ni aku ni yang tadi ni. Ini yang tadi ni geng, korang tengok. Sekejap gila. Memang sekejap geng. Tu. Ya Allah, jelas doh. Enggak, Lagi aku sekali, gak lagi lihat. Lagi sekali. Sekali lagi. Jelas weh, jelas. Tu. Mantap. Oh, jadi kayak putih. Yang bibik dia kena bunuh dekat parking. Ini parking, bibik. Subhanallah. Allah Akbar.
Serem banget musiknya. Lagian ngapain sih kesini? Kak. Aku nampak perempuan pakai baju kurung tadi. Oh, enggak dong, mau. Nombor 1. Takut Villa banget. Nabila. Villa Nabila dipercayai telah terbiar usang Ini sejak Villa lebih Nabila, lihat, 30 guys. tahun dan sangat terkenal sebagai lokasi paling seram di Malaysia, terutamanya Johor Bahru. Terdapat beberapa versi kisah asal yang dikatakan villa ini milik keluarga kaya yang dikurniakan anak bernama Nabila. Kejadian tragis berlaku apabila rumah mereka dirompak dan semua penghuni dibunuh lalu ditanam di dalam rumah berkenaan. Waduh. Lantaran lama ditinggalkan, pelbagai cerita seram Kejam. disebarkan mengenai villa ini. Ramai orang keliru tentang lokasi sebenar Villa Nabila. Hal ini kerana terdapat gambar dua jenis banglo yang berbeza di kawasan itu tetapi menceritakan tentang hal yang sama iaitu Villa Nabila. Menurut beberapa sumber, Villa Nabila pertama adalah banglo kosong 3 tingkat yang menghadap pantai Lido. Nama Serem sebenar banget. villa ini adalah Christine Palace yang dimiliki oleh Datuk Yap Sin Hock. Beliau menamakan banglo ini sempena nama anak kesayangannya iaitu Christine Yap Si Ying. Namun bank telah merampas harta Datuk ini pada tahun 1986. Sejak itu banglo ini terus terbiar. Di sinilah berlaku kisah pada tahun 2013 iaitu sekumpulan remaja 30 orang telah pergi ke villa usang ini lewat tengah malam. Tanpa diduga, tindakan mereka memasuki lokasi itu mengundang kejadian seram yang menggemparkan. Salah seorang saksi bernama Man menceritakan mereka semua berkumpul dan bersetuju untuk masuk ke banglo tersebut. Mau apa Kemudian sih? mereka mula merasa seram sejuk sebaik tiba di pekarangan villa. Dalam keadaan terlalu gelap dan hanya menggunakan lampu telefon bimbit untuk bergerak, mereka semua berjalan dengan senyap dan apabila memasuki sebuah bilik di tingkat 2 rumah itu, tiba-tiba kelibat kanak-kanak berlari melintasinya dan menyebabkan salah seorang kawan perempuan di situ menjerit lalu rebah di lantai dan terus histeria. Disebabkan bimbang Serem akan banget, keselamatan sumpah. masing-masing, mereka terus keluar dari situ dan membawa kawan yang histeria ke Masjid Air Molek. Mereka bernasib baik kerana seorang jemaah berjaya memulihkan mangsa. Itu sahaja video pada hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada menerangkan bahawa rumah atau bangunan yang dibiarkan kosong dan kotor untuk satu tempoh yang lama akan menjadi kediaman syaitan kerana lumrah makhluk yang dilaknat Allah itu menyukai benda yang kotor dan busuk. Dari kelima-lima tempat di atas, dan komen tempat mana yang paling seram dan ceritakan pengalaman anda sekiranya pernah berada pada tempat-tempat di atas. Komen juga Seram. lokasi-lokasi seram lain yang anda tahu yang berada di Johor dan ceritakan juga pengalaman itu di ruang komen. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway RM50. Wah, ada giveaway juga Kiranya nih. anda Oke guys, jadi itulah ya 5 tempat paling mengerikan, paling berhantu di Johor ya. Kalian percaya atau tidak itu terserah kalian. Ini versinya Top 5 Malaysia yang memang sebelumnya memang pernah ada kejadian-kejadian juga katanya. Ya, kita lihat ya, barusan cukup mengagetkan juga, apalagi Villa Nabila itu yang sampai ada kesurupan. Yang terpenting kita harus tetap menjaga iman pada diri kita supaya kita dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. So, terima kasih sudah menonton video reaksi ini. Tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku dan PRP linknya di deskripsi video.